الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر للحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Sihat semua? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mudah-mudahan dah makan tengah hari kan. Keluar nanti tadi tak perasan ada tak orang letak apa-apa. Tak ada dah. Tak ada bekal dah balik nanti. InsyaAllah. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Baik. Ibrah dari mimbar. Hari ini khutbah bertajuk Iktibar balik kampung. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Surah yang dikaitkan dengan tajuk tengah hari ini, Iktibar balik kampung ini, daripada surah Al-Qasas ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Surah Al-Qasas yang surah yang ke-28 ni, pada ayat ke-77 ini, ramai para ustaz-ustaz, tuan-tuan guru membahaskan dan berkongsi kepada semua tentang perkara yang menjadi keperluan ke atas semua sekali untuk berusaha mencapai beberapa perkara yang disebut dalam ayat ini. Ringkaskan dulu. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Pertama, tentang alam akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Perkara yang kedua, keperluan kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang ketiga, tentang kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan ke atas kita semua. Yang keempat, suatu amaran, sesekali jangan buat kerosakan. Sesekali jangan buat kerosakan. Di mana? Di ardh, di bumi ini. Okey, baik. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah berfirman dan ditafsirkan antaranya dalam tafsir Qurtubi bahawa darul akhirah yakni wahwal jannah, iaitu syurga. Baik, bila kata dar adalah tempat tinggal, al-akhiratu fi aini, suatu penghujung dalam sebuah kehidupan. Akhirah, penghujung, tempat terakhir. Kalau hadirin nak faham apa yang terakhir pada sudut pandangan mata, itu yang terakhir. Pernah berdiri di kaki di tepi pantai, menghala pandangan ke arah hujung langit, penghujung di situ sampai nanti di akhirat. Maka tempat tinggal kita di akhirat
di mana? Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada semua sekali, termasuk saya, bila mana kamu berada di hadapan berhadapan dengan suatu pengakhiran dalam kehidupan, maka Allah suruh cari tempat tinggal kamu di akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Kena cari tempat tinggal di akhirat. Kenapa? Kerana semua sekali akan menuju kepada kematian. Kita akan berakhir. Kita akan berakhir, akan mati. Maka penghujung kepada kematian itu nanti, apa hadirin nak kena buat? Maka Allah suruh semua sekali kamu kena cari kehidupan di akhirat nanti. Maka bila kata ada kehidupan di akhirat dan semua sekali beriman dengan kehidupan akhirat, maka letak dalam satu faham nak tinggal di mana. Nak tinggal di mana? Sebab darul akhirah adalah suatu penempatan. Ni dunia, hadirin ada rumah tak sekarang? Soalan. Hatta dia tinggal dalam kotak, maka itulah tempat tinggal dia. Betul tak? Maka kehidupan dunia semua sekali ada tempat tinggal. Bila di dunia ada tempat tinggal, penginapan kita ada, tak kira lah rumah sendiri ke, rumah sewa ke, atau apa sahaja, nak bagi tahu ada tempat kita tinggal, maka Allah suruh cari tempat tinggal kamu di akhirat. Cari tempat tinggal kamu di akhirat. Maka bila orang itu berusaha untuk cari tempat tinggal di akhirat, maka dalam tafsir Qurtubi menyatakan wahwal al-jannah, ianya adalah syurga bagi orang-orang yang berada dalam kehidupan dunia hari ini, berusaha untuk mencari nilai ketakwaan, keimanan, kepercayaan yang mutlak bahawa pengakhiran kehidupannya dan tempat tinggalnya adalah syurga. Kalau dia nak, bila sebut perkataan cari, maka hadirin adalah orang yang berada dalam pilihan, nak cari ke tak nak. Gitu. Kalau kata sekarang apa? Cari kerja. Carilah. Kau berasa tak nak cari kerja? Makan nak? Kau ada hak makan tu level bergolek-golek datang depan muka. Kau entah macam mana? Sekarang Food Panda sampai depan rumah kan? Grab pun sampai. Ni level-level kayangan belakang ni. Gitu kan? Sampai depan tangga makanan sekarang. Tak ada servis tolong suap je sekarang. Kalau ada servis tolong suap masuk. Cari isteri. Cari. Sebab wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu, keperluan kamu, kehidupan kamu di dunia. Kalau di dunia hadirin semua sekali pulung sungguh-sungguh cari untuk kehidupan dunia, maka seluruh daripada ahli tafsir menyatakan, para ahli ulama tetap menyatakan apa dia, bahawa seluruh daripada kehidupan dunia ini berakhir. Maka perkataan digunakan wala tansa, jangan kamu lupa keperluan kehidupan kamu di dunia, usah lupa. Maka tanyalah pada diri sendiri, ada yang pernah lupa untuk makan? Pernah lupa untuk berpakaian? Pernah lupa untuk bekerja mencari nafkah? Pernah tak lupa dengan seluruh keperluan dunia? Ada yang manusia lupa? Lupa kata, lupa hari ni buat apa Lupa, tiba dia lupa dengan keperluan dunia dia. Maka di sini hadirin kena faham bahawa keperluan dunia ini adalah untuk bahagian di akhirat. Nak makan, silalah nak makan. Berapa jenis makanan? Nak makan, silakan makan. Namun biarlah makan itu untuk keperluan akhirat. Cukup untuk membetulkan belikat.
antara maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup untuk membetulkan belikat. Maksudnya boleh ada tenaga, adanya keupayaan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala hasil daripada hadiri makan. Namun menjadi kutukan, menjadi celaan, menjadi perkara yang tak sepatutnya. Makan sampai kena angkat baru boleh bangun. Kau makan tu sampai nak muntah-muntah, atau makan sampai tahap membazir, sampai buang, berasa tak kena dengan selera, tekak, ambil satu sudu tak kena dengan selera, buang gitu aja. Rosak kehidupan dia. Hadirin, maka apa saja, jangan kamu lupa dengan seluruh daripada keperluan dunia kamu adalah untuk bekalan di akhirat. Kalau makan itu menyebabkan hadirin makan benda yang mendapat kutukan daripada Allah, makan perkara yang haram dan berkekalan dalam keadaan itu tanpa sehingga dia lupa untuk bertaubat, maka dia tidak menjadi bekalan. Dah tak jadi bekal dah. Bekalan yang bersudut mana? Yang kebaikan-kebaikan itu. Maka hadirin, maka ditanyalah ke atas diri semua sekali, cuba bandingkan antara keperluan dengan kehendak, mana yang banyak. Buat ke atas diri sendirilah. Saya lontarkan soalan, hadirin pun tanyalah pada diri sendiri, apa keperluan, apa kehendak, dan mana yang banyak antara keperluan dan kehendak. Hadirin hitunglah sendiri. Letak satu asas, berpakaian. Perlu tak berpakaian? Perlu. Bagaimana rupa pakaian? Hadirin pun maklum dengan pakaian hadirin pakai sekarang. Pakai sekarang. Maka bagaimana pakaian yang sesuai dengan kehidupan? Pakaian bekerja, pakaian ibadah, pakaian bersukan, pakaian untuk apa lagi? Riyadhah, apalah yang sesuai. Boleh tak ni? Pakaian perlu tak? Perlu. Walibasut taqwa, antara Allah Ta'ala bagi tahu pada kita semua, maka pakaian itu yang mencerminkan ketakwaan ke atas diri, maka ianya suatu keutamaan. Ini akhlak, tingkah laku. Dari sudut zahir yang kita pakai sekarang, maka pakaian itu kadar keperluan untuk kita melaksanakan satu tuntutan. Tutup aurat, nampak kemas, segak, cantik, sesuai dengan keperluan kita. Pakailah. Namun kalau dihiasi pula dengan gambar, dengan tulisan, dengan apa-apa yang menyebabkan orang membacanya pula membawa makna yang tak bagus, maka itu tak sesuai lah. Macam tu. Dan sampai ada yang memakai rasa asal boleh pakai, dipakai je, tak kira lah benda itu sampai menjolok mata. Dia berasa itu hak dia nak pakai, suka hati dia, yang perempuannya, yang lelakinya. Kan? Cakap tu terang, orang lelaki kalau pakai seluar pendek, tak tahu lah, nampak tak gah, tidak gah. Dia nampak lain. Nampak kalau bahasa Kelantan panggil kocer. Kocer ni tak tahu lah nak cakap macam mana, tak nak bahasa surat. Tidak gagah nampak. Seluar pendek, pakai yang seluar yang aras pada lutut itu. Orang lelaki, dia adalah aurat kamu semua, maka tolong. Boleh ya? Maka keperluan-keperluan yang lain Allah bagi tahu, jangan kamu lupa. Lupa apa? Jangan sampai lupa bahawa ianya adalah untuk bekalan akhirat. Kalau untuk keperluan kehidupan dunia, maka datanglah soalan tadi, siapa yang lupa untuk makan? Siapa yang lupa untuk berpakaian? Siapa yang lupa untuk bekerja dan apa semua untuk dia? Nak memenuhi seluruh daripada kehendak, sehingga sehelai baju pun boleh cecah ribuan ringgit. Kalau kereta diperhiaskan kepada kereta itu dengan kehendak dia, boleh cecah beribuan-ribuan ringgit. Bulanan kereta tak habis lagi, berhias kereta lebih daripada bayaran bulanan. Kepelik lah tu. Hadirin, maka semua sekali yang dikasihi Allah Ta'ala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni akhafu ma atakhafahu ala ummati akhir zaman. Sesungguhnya ada kerisauan, kebimbangan yang akan berlaku ke atas umat akhir zaman ini.
Ni cerita bekalan hari akhirat ni, iktibar hari akhirat ni. Perkara di akhir zaman. Maka hadirin semua tak tahu yang kita semua adalah umat akhir zaman. Baik, sebelum tu dah maklum dah ni. Kereta WRF 5779 BNM 9783, bila akhir Jumaat nanti bersegera untuk alih macam tu. Tak ada masalah nak parking sekarang. Sebab bila nak keluar nanti, akhir Jumaat nanti orang buka pagar untuk motor keluar. Boleh WRF 5779 minta alih dengan segera. BNM 9783 kereta saya tu. Tak apa, terima kasih kerana maklumkan. Kena baca sebab dia tulis kan. Saya pun kena segera jugalah tu. Okey. Baik, hadirin semua dikasihi Allah Taala. Kat mana tadi? Rasul Muhammad dah. Okey. Kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kita umat akhir zaman ini ada 3 perkara. Imanan bin nujum. Setengah daripada setengah manusia ini dia percaya dengan bintang-bintang. Setengah daripada setengah percaya dengan bintang-bintang. Bintang hak sudut pangkat tu satu sudut, bintang di langit. Hak melintas tu, melintas tu hak dipanggil apa? Komet kan? Setengah daripada setengah melintas sahaja itu, maka dia kata buat hajat. Siapa suruh? Melintas komet suruh buat hajat. Apa ni? Jangan. Tak boleh. Itu adalah satu daripada bentuk renjaman daripada Allah Ta'ala kepada para syaitan yang datang ke langit untuk mendengar rahsia-rahsia langit. Itu kena ingat. Bukan suruh pergi buat niat. Tak ada kena mengena. Boleh Namun di akhir zaman ada manusia yang percaya dengan ahli nujum yang meramal sesuatu melalui bintang-bintang. Dia tidak ada pada bintang itu melainkan pertama penunjuk arah. Ada kebaikan, dia menjadi penunjuk arah kepada pelayar-pelayar di laut dalam. Walaupun dia menggunakan teknologi moden hari ini, maka bintang juga menjadi tempat rujukan bagi Pak Maritim. Tak ada masalah, boleh pakai untuk kebaikan dan memuji kebesaran Allah Ta'ala. Maka ditegah bila menujum itu menggunakan pada zodiak tertentu, meramal tentang masa depan, kehidupan diri dia bergantung kepada bintang, dan termasuk komet yang melintas itu melepaskan suatu hajat, maka itu adalah satu bentuk kemungkaran. Salah, tak boleh. Yang kedua, wa takdzibal bil qadar. Dia adalah menafikan tentang takdir yang berlaku ke atas dirinya. Di akhir zaman, umat akhir ini dia menafikan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala ke atas dirinya, yang berakhir dengan apa yang dia buat. Tiba berlaku yang demikian. Hadirin kena faham gini, apa saja bentuk musibah yang dapat pada saat hari ini bermula daripada hadirin sendiri yang mencari pasal. Kena ingat. Natijah hadirin berusaha daripada ada satu kerja ditawarkan gaji 10,000 sebulan yang meminta 10,000 orang. Usaha dapat. Usaha mencari kerja itu dan mendapat, natijahnya dapatlah. Dari sudut apa? Kalau hadirin buat baik, dapatlah baik. Betul tak ni? Maka bila berlaku bentuk yang berlaku hari ini, apa sahaja, dari sudut apa sahaja, bermula daripada cara kita mencari. Bila mendapat dua keadaan, hadirin dalam nilai keimanan kehadrat Allah Ta'ala, mendapat suatu ujian, maka itu adalah untuk melihat aras keimanan. Bila dapat dalam bentuk musibah yang hadirin sendiri tak nak, tanyalah siapa-siapa atas muka bumi dia tidak mahu kepada musibah, dia tidak mahu kepada ujian. Tanyalah siapa. Kerana manusia takut hilang kenikmatan. Maka bila mendapat itu dua keadaan pula. Adakah nak beriman atau kufur?
Ada orang dia mendapat musibah, maka adanya nilai keimanan, kembali dia kehadap Allah Ta'ala. Kerana dia sekiranya mencari jalan yang salah, maka Allah tegur di hujung kehidupannya, maka kembali kepada Allah. Nilai iman. Namun kalau kekal dalam kufur, maka saat manusia itu dia menafikan dengan berkata, kenapa berlaku ke atas diriku sebegini dan sebegini. Maka dia adalah berdusta dengan takdirnya sendiri, sedangkan dia tidak tahu pun apa yang akan berlaku akhir kehidupan itu. Tak ada siapa yang tahu, maka Allah yang maha mengetahui. Maka kalau kita tidak mengetahui apa-apa, kenapa berbuat sesuatu perkara yang mengundang kemungkaran, mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wal khaifat sultani, di akhir nanti akan jumpa pembesar-pembesar yang tidak jujur dan tidak amanah, yang menyalahgunakan kuasa. Di akhir, bulan akhir pun dah ada dah sekarang pun. Maka hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, balik kepada firman Allah Ta'ala tadi, bila Allah Ta'ala firmankan wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan sesekali lupa tentang keperluan kehidupan kamu di dunia adalah bekalan untuk di akhirat nanti. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka tolong perhatikan berapa banyak bentuk kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang semua dapat daripada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata apa? Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kamu semua tolonglah berbuat baik seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu semua. Semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kamu dapat saat hari ini, Allah telah berbuat baik kepada semua sekali, dan Allah tidak pernah sekali menzalimi ke atas kamu semua, termasuk saya. Maka apa sahaja bentuk yang kamu dapat saat hari ini, maka ia adalah daripada kita sendiri yang mencari. Kita yang mencari. Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka tolong jangan sampai keluar daripada mulut kamu, saya dan semua sekali mereka yang beriman, mari menyalahkan semua yang berlaku ini kerana salahnya Allah Ta'ala. Kenapa Allah bagi ke aku begini? Tak sepatutnya aku kena begini. Aku dah lama berbuat baik, kenapa kena juga? Salah. Allah dah lama berbuat baik dengan kita, sejak daripada awal kelahiran kita lagi, sampai kita nak menuju ke alam akhirat, setiap kehidupan masing-masing. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada semua sekali. Kitalah manusia yang banyak buat zalim. Allah tidak pernah menukar setiap daripada janjinya. Allah kata setiap orang yang beriman, beramal soleh, kamu akan mendapat nikmat yang terbaik di akhirat nanti, iaitu syurga. Kekal kamu mendapat keredaanku. Kita yang banyak mungkir. Kita berjanji dengan setiap daripada janji kita, kita mungkir, kita tak tepati. Allah tidak, sesekali tidak. Wala tabghil fasada fil ardi, maka Allah pesan kepada semua sekali, saat Allah telah berbuat baik kepada semua sekali, maka tolong jangan buat kerosakan di bumi ini. Ada perasan tak? Allah Ta'ala beritahu keadaan dua. Wala tansa nasibaka minad dunya, kamu sesekali jangan lupa kebahagiaan kamu di dunia. Kemudian Allah lafaz pula wala tabghil fasada fil ardi, kamu jangan buat kerosakan di bumi. Ada tak dua perkara yang berbeza? Ada perkataan dunia, ada perkataan bumi. Dunia itu mana? Bumi itu di mana? Itu tanya diri ya, tanya diri sendiri. Allah yang firmankan dunia, kemudian bumi. Jangan kamu lupa keperluan kamu di dunia, kemudian jangan buat kerosakan di bumi. Kerana yang merosakkan bumi ni siapa? Manusia. Ada lembu nak rosakkan manusia? Tak. Kambing? Tidak. Segala binatang ternak kita tahu, semua makhluk-makhluk ini, walaupun ada yang bentuk haram, dia tidak buat kerosakan di muka bumi. Dia tidak terbang balak suka-suka dia. Betul tak ni? Satu masa hadirin, pernah ni saya memang satu masa nak pergi kuliah dekat Masjid Al-Ikhlas, masjid dekat stadium.
Jalan nak pergi tu, Masya Allah, tabarakallah, penuh dengan sampah. Bersebelahan dengan sampah yang banyak itu ada signboard yang cukup besar tulis, bersama kita mencegah denggi. Baik, soalan sekarang, nak marah ke nyamuk ke nak marah orang yang buat sampah tu? Hadirin, tu tanya diri sendiri. Nampak geram ni tak? Nampak geram. Tu tanya ramai-ramai yang ada. Siapa yang pernah nampak nyamuk berkumpulan, geng-geng dia, grup-grup dia, angkat sampah banyak-banyak, pergi letak satu tempat, lepas tu duduk beranak menetah kat situ? Siapa pernah nampak? Tunjuk. Nyamuk ni, geng-geng nyamuk ni, kumpul tank-tank kosong apa semua, tak ada air, lepas tu bertelur dalam tu. Ada? Sampah sarak hak tak reti letak, kata buang sampah di sini, tong sampah punyalah besar, pergi buang sampah sebelah tong sampah. Lepas tu elan jaga kebersihan. Siapa yang buat kerosakan ini? Siapa yang tak cerdik ini? Setengah daripada setengah manusia, hadirin. Semalam saya pergi kat pondok, balik, mak saudara sebelah rumah meninggal, balik singgah di kat Dabung, Madrasah Tarbiyatul Aulad. Madrasah tu, hadirin, sebelahnya sungai, Masya Allah, subhanallah, cantik. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kita tengok, Masya Allah, kawasan pondok, tempat yang cantik, hadirin, subhanallah, buat cantik, airnya hijau, Masya Allah, tabarakallah. Tuan gurunya baru meninggal tak sampai 40 hari lagi. Pergi ziarah tengok, mak saudara ada satu seorang lagi. Geramnya, mari geram. Kenapa, hadirin? Orang dah pesan, itu kawasan pondok. Pertama, pihak pondok letak terang-terang dah, jaga aurat, jaga kebersihan. Kalau dah kepala otak penuh dengan sampah, tak faham nasihat, dibuang sampah macam tu. Pempos selamba je letak atas batu. Subhanallah. Saya pegang hello, saya harap sound. Tolong jaga kebersihan. Ini pondok kami. Tak larang nak mari menikmati seluruh daripada nikmat Allah Ta'ala. Allah dah buat baik kepada kita. Ada sumber air yang bersih, cantik, hijau air. Duduklah kamu, nikmatilah air sungai itu dengan sepenuh hati. Jangan buat sampah, dia syarat dia. Buat juga. Subhanallah. Orang ke apa? Ni, hadirin, kita tegur, marah, ganggu ketenteraman. Dah suruh lah, tak lagi lah. Tapi sungguh, hadirin, sungguh tak terang kita cakap. Saya pegang hello, saya bagi tahu, kami bagi pihak pondok mengharapkan hadirin sekarang, kita announce, jaga kebersihan. Sebab Allah pesan, wala tabghil fasada fil ardi, kamu jangan buat kerosakan di atas bumi ini. Tempat sementara kita nak duduk sebelum menjelang akhirat. Maka bumi ini, hadirin, satu makhluk yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Selalu dah pesan, lagi dah kita tahu semua. Ada satu perkara, hadirin, kena maklum. Bumi ini sekiranya dia tidak melaksanakan seluruh daripada ketaatan dia kehadap Allah Ta'ala, hadirin, tinggal dengan bangkai daripada zaman 600-700 juta tahun yang lampau. Kiranya dia tidak menyerap daripada seluruh daripada najis yang keluar daripada badan kamu sendiri, maka hari ini kita berjalan di atas najis sendiri. Mari berasa dengan bumi ini taat kepada perintah Allah Ta'ala. Allah pesan kamu jangan buat kerosakan di atas muka bumi, kerana di sini tempat kamu tinggal. Gitu. Geram, hadirin, saya tengok la ilaha illallah, apa yang tak cerdik sangat manusia ni. Hak tak pakai, tak tutup aurat tu, kita dah pesan kawasan pondok, hormati. Kita minta hak tu je. La ilaha illallah. Dengan plastiknya, dengan sisa makanannya, dah apa, subhanallah. Hadirin, maka inilah setengah-setengah pada manusia. Itu yang tanya tadi, nak pergi ke stadium penuh dengan sampah sarak. Lepas tu sebelahnya iklan, hapuskan denggi. Kita pula sibuk nak hapuskan nyamuk. Yang menjadi asbab kepada denggi itu siapa? Kita sendiri yang buat kotor. Pasar-pasar malam, pasti. Berhati hadirin, pergilah kat pasar malam sebelah mana-mana sekalipun. Selesai je pasar malam, pelonggok sampah. Tak ada moral. Belonggok sampah.
Lepas tu nyamuk telur buang busuk apa semua sekali, lalat dia apa semua, mari taun. Lepas tu nak salahkan lalat. Gitu. Boleh tak ni? Nampak saya garang kau ni? Tak ada. Tak ada. Tapi benda hak tegas kena tegas. Macam tu. Boleh tak ni? Hadirin, saya nak lontarkan keadaan ini semua sekali yang mendengar dalam ataupun luar, mari letak atas satu faham bentuk karakter diri menjadi orang yang beriman kehadap Allah Ta'ala. Allah dah baik kepada kita, pinjamkan bumi ini untuk kita berurusan apa sahaja kata keperluan dunia saat hari ini. Bumi tempat kita tinggal bekal untuk di akhirat, kerana Allah bagi suatu amaran yang paling tegas, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sesekali tidak pernah suka kepada orang yang buat kerosakan. Lebih-lebih lagi merosakkan diri sendiri. Merosakkan diri sendiri. Dalam bentuk mana? Hadirin maklum, sama ada sudut perkataan, memasukkan ideologi yang salah dalam fikiran, lepas tu lontar kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat berpecah belah, bergaduh, macam-macam. Merosakkan diri sendiri, ambil dadah, tak, makan benda haram, minum arak, dah macam-macam dah. Boleh tak ni? Masuk orang kena masuk Zuhur dah. Ada pengumuman tu Aziz? Tak ada. Maka ada semua indikasi Allah Ta'ala. Iktibar balik kampung, balik dalam bentuk fizikal, kampung mana-mana sekalipun, jaga, tetap kena jaga adab. Tetap kena jaga adab. Adab pemanduan. Adab pemanduan. Jalan raya bukan milik kita seorang-seorang. Di jalan raya bukan layan telefon. Faham kau faham? Setengah daripada setengah dia bawa kereta, sibuk duk balas WhatsApp. Bawa pula 40, lorong tengah. Susah orang. Bagi signal pula sebelah kiri, sebelah kanan. Dia duduk tengah, bagi sebelah kanan, bawa 40. Orang nak motong pun susah. Subhanallah. Berhentilah kejap kalau nak balas WhatsApp pun. Contoh, dekat traffic light sibuk dengan WhatsApp. Orang dah lampu hijau tak gerak-gerak, kena horn. Balik duduk rumah, lepak depan tangga depan rumah, balaslah WhatsApp. Mana nak main sangat. Betul tak ni? Allahu Akbar. Sukar dengan kehidupan manusia. Maka saat hari ini kita berurusan dengan seluruh kehidupan, lebih-lebih lagi diri kita. Bangunkan potensi menjadi orang yang beriman kehadap Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin. Bekalan kita untuk dunia saat hari ini, manfaatkan sebaik mungkin, jadi orang yang baik-baik, kekalkan kebaikan, agar bekalan yang kebaikan kita buat itu menjadi satu asbab mendapat keredaan Allah, dan kita berkumpul satu masa nanti di alam akhirat. Penghujung seluruh kehidupan manusia yang beriman adalah di syurga Allah Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh daripada hadirin yang hadir dengan hari ini bersolat Jumaat di Masjid Al-Ihsan Seksyen 24. Terima kasih kepada seluruh pengurusan dan juga pada pihak JAIS yang telah membekalkan kepada kami kapet. Subhanallah, cantik kapet. Macam tu. Ya, yang kat luar juga hadirin semua sekali, saat khutbah hari ni saya tak baca khutbah. Kalau hadirin saya baca khutbah, biar maklum kan. Telefon tu lah, hati-hati. Okey, baik. Maka dari pihak masjid dan seluruh pengurusan berterima kasih dan mohon maaf atas seluruh daripada bentuk kelemahan atau apa sahaja. Bukan kami nak mengangkat sudut lemah itu, kami nak hadirin sama-sama betul nasihat kepada kami agar setiap kelemahan itu dapat diatasi dengan sebaik mungkin dan kita dalam muafakat yang baik. InsyaAllah ta'ala aminin. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.